Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kajian tindakan iaitu Dr. Rosmani binti Ali dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan laporan kajian tindakan. Tajuk bagi kumpulan kami ialah pelaksanaan satu hari satu perkataan kepada pelajar tahun 2 dalam meningkatkan pengetahuan kosakata bahasa Arab. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Amirah Azah binti Abdul Aziz, Nur Asiah binti Muhammad, Nur Aini binti Zulkifli dan Aisyah binti Ahadi. Okey, kita terus kepada abstrak. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap kosakata bahasa Arab melalui pelaksanaan satu hari satu perkataan. Okey, pelajar yang terlibat adalah seramai 3 orang. Selain itu, pengkaji juga ingin meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam mengingati kosakata bahasa Arab. Okey. Kajian ini meliputi fokus kajian, objektif kajian, persoalan kajian, peserta kajian, kaedah pelaksanaan, kaedah pengumpulan data dan cara analisis data. Okey, sebagai tambahan, kaedah pelaksanaan meliputi merancang, bertindak, memerhati atau menilai dan merefleksi. Manakala kaedah pengumpulan data merangkumi temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Seterusnya, cara menganalisis data meliputi ataupun merangkumi hasil daripada kaedah pelaksanaan. Okey, ini semua akan diterangkan oleh ahli kumpulan saja yang lain. Okey, seterusnya diharap kajian ini dapat diterima dan dijadikan rujukan kepada mereka di luar sana yang memerlukan kajian seperti ini. Okey, kita terus kepada pengenalan. Okey, bahasa Arab merupakan satu mata pelajaran yang dianggap susah oleh kebanyakan pelajar. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk mengetahui dan mengingati perkataan dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, satu kajian telah dijalankan ke atas pelajar sekolah rendah dalam mengatasi masalah ini. Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar tahun 2 yang lemah dalam mengetahui dan mengingati perkataan-perkataan bahasa Arab. Okey, pelajar-pelajar yang terlibat adalah seramai 3 orang sebagai peserta kajian. Okey, seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengesan dan membantu pelajar-pelajar ini agar dapat menguasai kemahiran mengetahui dan mengingati perkataan-perkataan yang sering digunakan dalam mata pelajaran bahasa Arab sesuai dengan tahap dan sukatan bagi mata pelajaran ini. Kajian ini juga berkaitan cara untuk memudahkan pelajar-pelajar mengetahui dan mengingati perkataan Arab dalam kosakata bahasa Arab. Kajian ini turut memfokuskan proses mengingati perkataan yang sering digunakan di dalam mata pelajaran ini dengan menggunakan teknik yang bersesuaian di dalam bilik darjah. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru yang mengajar subjek bahasa Arab, pengkaji mendapati pelajar-pelajar pengkaji yang berada di tahun 2 lemah dalam mengetahui dan mengingati perkataan dan kosakata dalam bahasa Arab. Ini merupakan suatu hal yang patut diambil berat oleh mereka iaitu pelajar yang mempelajari bahasa ini dalam mengetahui dan mengingati kosakata bahasa Arab. Okey, apabila pengkaji bertanya kepada pelajar-pelajar tersebut apa yang menyebabkan mereka lemah terhadap bahasa ini, mereka menjawab kurang pendedahan terhadap perkataan-perkataan dan kosakata bahasa Arab. Oleh sebab itu, pengkaji terfikir untuk mencari satu teknik ataupun kaedah yang ringkas dan mudah
dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nama Aisyah binti Ahadi, nombor matrik 061304. InsyaAllah kita akan sambung fokus kajian. Dalam kajian ini dia memfokuskan kepada masalah pelajar tahun 2 dalam pengetahuan kosakata Arab. Dan kedua, pelajar tidak menguasai kosakata bahasa Arab walaupun perkataan yang mudah. Dan yang ketiga, fokus kajiannya adalah menggunakan kaedah menulis untuk meningkatkan pengetahuan kosakata bahasa Arab kepada pelajar tahun 2. Maksudnya sehari tu guru memberi satu perkataan dan pelajar wajib menulis perkataan yang diberi. So daripada situ pelajar akan ingatlah pelan-pelan sehari demi sehari. Kita masuk pula kepada objektif kajian ini. Ada dua, iaitu meningkatkan pengetahuan pelajar tahun 2 terhadap kosakata bahasa Arab melalui pelaksanaan satu hari satu perkataan. Dan yang kedua, meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab bagi pelajar tahun 2 dengan pelaksanaan satu hari satu perkataan. Jadi objektif kajian ni dia menumpukan kepada kosakata bahasa Arab iaitu dengan pelaksanaan satu hari satu perkataan. Jadi dalam seminggu tu pelajar akan dapat 7 perkataan. Dan pelan-pelan pelajar akan ingatlah satu perkataan demi satu perkataan dengan adanya latihan menulis, latihan menghafal daripada guru sendiri. Okey. Kita masuk slide seterusnya, iaitu soalan kajian yang mana perbandingan antara objektif kajian dan soalan kajian adalah sama, iaitu objektif kajian meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap kosakata Arab melalui pelaksanaan satu hari satu perkataan untuk pelajar. Dan soalan kajian, adakah pelaksanaan satu hari satu perkataan dapat meningkatkan pengetahuan dalam kosakata bahasa Arab pelajar tahun 2. Objektif kajian kedua pula meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab bagi pelajar tahun 2 dengan pelaksanaan satu hari satu perkataan. Dan soalan kajian yang sesuai digunakan adalah, adakah pelaksanaan satu hari satu perkataan dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab terhadap pelajar tahun 2. Kita masuk slide seterusnya, iaitu peserta kajian kami, iaitu kami berfokuskan kepada 3 orang pelajar lelaki dalam tahun 2. Pelajar ini bukan nama sebenar, iaitu Arif, jantina lelaki, prestasi mata pelajaran agak lemah, tetapi dia mempunyai ciri-ciri yang unik, iaitu pendiam dan pandai melukis. Dan yang kedua, bukan nama sebenar, Alif, jantina lelaki, prestasi mata pelajaran juga agak lemah. Dia punya ciri-ciri yang unik, dia kurang fokus tetapi dia kinestetik. Dia bersifat kinestetik. Yang ketiga iaitu Adib, bukan nama sebenar, jantina lelaki, prestasi mata pelajaran lemah, tetapi dia mempunyai ciri-ciri yang unik, yang aktif dan suka bercakap dalam kelas. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nu'aini binti Zulkifli, nombor matrik 061327. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada tindakan yang dijalankan oleh kumpulan kami. Kajian dilakukan kepada 3 orang murid tahun 2 yang mempunyai prestasi pembelajaran yang berbeza. Seterusnya kami memperkenalkan kaedah satu hari satu perkataan kosakata Arab. Bahasa Arab itu merupakan bahasa yang luas dan mempunyai pelbagai maksud dengan hanya satu perkataan. Okey, kita dapat tengok seperti mana gambar rajah yang berada di sebelah ini menunjukkan bahawa terdapat perkataan bahasa Arab serta terjemahannya dalam bahasa Melayu. Okey, diselitkan juga gambar untuk menampakkan lagi setiap pekerjaan ataupun setiap apa yang dimaksudkan itu. Teknik menunjukkan gambar berserta maksudnya dalam bahasa Arab dilakukan supaya mereka mudah faham dengan melihat kepada gambar tersebut. Teknik penghafalan juga diguna pakai kepada murid-murid.
Setelah ditunjukkan gambar ini, maka kami akan menyuruh mereka menghafal satu perkataan pada satu hari. Seterusnya, ini merupakan beberapa lagi gambar yang digunakan semasa sesi pembelajaran dan ditunjukkan kepada murid-murid. Maka hanya satu sahaja daripada perkataan ini disuruh untuk menghafal dan kami akan bertanyakan kepadanya pada hari yang kemudian pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia binti Muhammad, nombor matrik 061289. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan kumpulan kami pada bahagian dapatan kajian. Okey, kumpulan kami telah bersepakat untuk menggunakan 3 kaedah pengumpulan data, iaitu kaedah yang pertama, kaedah pemerhatian, yang kedua adalah kaedah temu bual dan yang ketiga adalah kaedah analisis dokumen. Sekarang kita pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah pemerhatian. Pengkaji telah melakukan 3 sesi pemerhatian terhadap peserta kajian, iaitu yang pertama pada 14 April 2021, yang kedua pada 2 Mei 2021 dan sesi pemerhatian yang terakhir pada 16 Mei 2021. Pengkaji juga telah melakukan pemerhatian terhadap peserta di kelas mereka sendiri, iaitu kelas 2 merah, pada ketika sesi PDPC sedang berlangsung. Pada slide ini, saya bawakan data pemerhatian bagi peserta kajian yang ketiga, iaitu adik. Pada sesi pemerhatian yang pertama, pengkaji mencatatkan bahawa peserta selalu bersembang dengan rakan di sebelah walaupun guru sedang mengajar. Berhenti sekejap selepas ditegur, tapi akan bersembang lagi. Pada sesi pemerhatian yang kedua pula, pengkaji mencatatkan bahawa peserta tidak dapat memberikan jawapan yang betul bagi soalan di bawah tajuk pelajaran yang ketiga, iaitu Uhibbu Usrati, di mana pelajar menjawab Ammah bagi soalan gelaran nenek. Dan pada sesi pemerhatian yang terakhir, pengkaji mencatatkan bahawa peserta lebih suka volunteer untuk jawab soalan dan tidak malu jika jawapan yang diberi salah, nampak lebih yakin dalam kelas. Okey, di sini pengkaji dapat menyimpulkan bahawa adik yang pada mulanya tidak fokus dan suka bersembang dengan rakan mulai menunjukkan minat dan perubahan yang positif pada sesi pemerhatian yang kedua dan pemerhatian yang terakhir. Seterusnya, kaedah yang kedua iaitu kaedah temu bual. Di sini, pengkaji telah membahagikan kaedah temu bual ini kepada 2 sesi, iaitu sesi yang pertama pada 18 April 2021 dan sesi temu bual yang kedua pada 16 Mei 2021. Okey, pada temu bual pertama, Arif menunjukkan rasa tidak minatnya kepada bahasa Arab akibat daripada susah untuk mengikuti pelajaran. Di sini, Arif sendiri nampak kurang pasti dengan dirinya. Manakala, bagi Alif pula, Alif menyatakan rasa kurang minatnya kerana menghadapi kesusahan untuk mengingati perkataan bahasa Arab. Dan bagi adik pula, adik sendiri kelihatan bersemangat dengan kaedah baru yang diajar oleh guru, tetapi menyatakan minatnya kepada subjek lain, iaitu subjek kira-kira. Seterusnya, pada sesi temu bual yang kedua, Arif menyatakan rasa gembira kerana mampu mengingati banyak perkataan bahasa Arab dan rasa makin seronok untuk belajar. Alif pula menyatakan bahawa beliau rasa seronok kerana guru memberikan kebebasan untuk bergerak ketika menghafal perkataan. Manakala adik pula menyatakan rasa suka dengan kaedah ini dan berminat untuk tahu dengan lebih lanjut lagi. Kesimpulannya, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa pada sesi temu bual yang pertama, peserta-peserta kajian kelihatan tidak minat bahasa Arab kerana kurang mengetahui perkataan bahasa tersebut. Namun begitu, pada sesi temu bual yang kedua, peserta kajian lebih banyak memberi komentar positif dan menyatakan minat mereka secara jelas untuk mengikuti kaedah ini dengan lebih lanjut lagi. Okey, seterusnya pula adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh kumpulan kami adalah dengan menggunakan analisis dokumen, iaitu dengan melihat kepada hasil kerja peserta kajian. Pengkaji akan melihat kepada tugasan dan buku latihan peserta kajian. Raja 1 ini menunjukkan jawapan pada buku latihan pelajar yang tidak dilakukan dengan sempurna. Kita dapat lihat hanya ada beberapa jawapan sahaja yang dilakukan oleh pelajar. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada Rajah 2
iaitu rajah yang menunjukkan latihan yang dilakukan oleh murid dijawab dengan betul namun memerlukan kepada bimbingan guru. Ini daripada gambar buku latihan. Salah seorang daripada murid. Dalam gambar tersebut menunjukkan mereka dapat menjawab dengan betul. Tetapi guru perlu menterjemah terdahulu maksud-maksud dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu supaya mereka mudah faham. Rajah 3 pula menunjukkan pelajar keliru penggunaan kata ganti nama bagi saya dan awak. Kita dapat tengok dalam rajah ini pula pelajar tidak dapat membezakan kata ganti nama bagi diri saya iaitu Ana dan juga kata ganti nama bagi awak dalam bahasa Arab. Seterusnya kita lihat kepada keputusan ujian pra pos 1 dan pos 2 peserta kajian. Pada ujian pra menunjukkan pelajar hanya dapat menjawab 1 dan 2 sahaja betul daripada keseluruhan soalan. Adib tidak dapat menjawab dengan betul dan mendapat markah yang kosong. Selepas tindakan dilakukan, masih lagi keputusan yang sama berlaku di mana pelajar masih tidak menunjukkan peningkatan dan kita dapat lihat Arif pula yang mendapat kosong dalam ujian pos 1 manakala yang lain mendapat hanya 1 sahaja yang betul. Setelah tindakan dilakukan lagi pada ujian pos 2, kami dapat lihat berlakunya perubahan walaupun tidak ketara tetapi menunjukkan hasil yang positif dan memberangsangkan daripada sebelum itu. Seterusnya pula adalah refleksi. Kami dapat melihat pencapaian pelajar dalam ujian pra pos 1 dan pos 2 telah menunjukkan berlakunya sedikit peningkatan yang memberangsangkan. Tambahan pula, teknik pengajaran dengan menggunakan bahan bantu mengajar juga amat membantu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Setelah dilakukan tindakan, sedikit sebanyak dapat melihat perubahan mereka dari segi pembelajaran serta respons semasa temu bual juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada slide ini, saya akan membentangkan cadangan tindakan susulan bagi kajian tindakan kami. Cadangan yang pertama, kami mencadangkan agar bilangan peserta kajian perlu ditambah dan dipelbagaikan untuk mendapatkan data yang lebih kukuh dan relevan meliputi kumpulan pelajar yang lebih menyeluruh. Cadangan yang kedua, pengkaji disarankan untuk mendapatkan maklumat dan pandangan daripada sumber informasi yang berlainan. Selain itu, kami juga menggalakkan pengkaji untuk menjalankan triangulasi data, triangulasi sumber dan juga triangulasi kaedah. Cadangan yang ketiga adalah kaedah 1 hari 1 perkataan ini dijalankan secara menyeluruh dan melibatkan semua pelajar yang mempelajari bahasa Arab di sekolah. Hal ini demikian kerana mempelajari bahasa memerlukan kepada suasana. Apabila kaedah ini dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah, maka di samping itu akan wujudnya suasana untuk mempelajari bahasa Arab. Berikut merupakan sebahagian daripada rujukan utama kami sepanjang menjalankan kajian tindakan ini. Sekian sahaja pembentangan laporan akhir kajian tindakan daripada kumpulan kami. Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.